adalah video sambungan ataupun video part 2 tentang hala tuju selepas SPM. Okey, so kalau yang part 1 saya ada explain beberapa peluang untuk kita belajar. Jadi kita tengok apa yang akan kita bincangkan sama-sama dalam part 2 ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan ketinggalan. Kalau belum menonton part 1, tonton dulu supaya kita lebih faham apa yang akan saya jelaskan lagi dalam part 2 ini. Okey, so untuk part 2 ni saya akan sambung beberapa peluang belajar ataupun beberapa peluang selepas SPM yang kita boleh ceburi ataupun kita boleh apply untuk diri kita lah. Okey, so kita tengok nanti satu persatu. So program diploma dah selesai. Kita ada apa lagi? Kita ada program STPM. Okey, program STPM ni saya suka sebab program STPM ni di tengah-tengah. Kalau tadi diploma 3 tahun, program asasi matrikulasi foundation setahun, STPM ni setahun setengah ataupun 3 semester. Sistem modular sekarang 3 semester. Okey, seronoknya STPM ni sebab kita tak payah pergi jauh-jauh. Kita boleh belajar dekat dengan rumah berdasarkan sama ada kolej tingkatan 6 ataupun sekolah pusat tingkatan 6 yang berdekatan dengan rumah kita. Ada 3 juga bidang yang ditawarkan. Aliran sains ataupun STEM, aliran sains sosial dan juga aliran agama. Okey, tapi tak semua sekolah lah, dan dia ada 23 subjek yang kita boleh belajar yang membolehkan kita untuk pergi pelbagai lagi bidang untuk program ijazah sarjana muda nanti. Belajar pun percuma. Ni antara yang paling murah lah. Okey, so STPM ni sejak sistem modular tahun 2013 dia dah bagi 3 semester. Setiap semester ada peperiksaan sama macam matrik, IPT dan sebagainya. Daripada 3 semester ni result kita dikumpulkan untuk dapat the last point lah untuk STPM. Apakah PNGK kita yang terakhir. Dan STPM ni juga menariknya dia boleh repeat paper bagi semester 1 dan 2 untuk baiki keputusan. Jadi kita boleh tambah baiklah dari masa ke masa. Okey, so itu STPM. Dan kita juga ada program yang bersifat latihan. Habis latihan kita boleh bekerja ataupun kita dapat satu requirement ataupun satu certification, kemudian kita boleh bekerja. Contoh yang kita boleh buat ialah program latihan separa perubatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, ataupun ada juga hospital universiti ataupun kolej-kolej universiti ataupun pihak macam KPJ dia buat program melibatkan program-program kesihatan macam program kejururawatan, farmasi, program penolong pegawai perubatan dan sebagainya. So kalau yang di under KKM ataupun program-program latihan under KKM, kita akan belajar percuma. Lepas tu dah boleh posting. Okey, tapi kalau yang swasta pun boleh posting juga ke mana-mana asalkan kita qualified lah. Macam program kejururawatan ni kita mesti juga qualified berdasarkan kepada syarat-syarat oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Itu contohlah. Okey, so habis je program terus boleh bekerja. Okey. Kemudian kita juga ada program apa lagi? Kita ada program di bawah anggota keselamatan. Contoh macam bukan pengawal keselamatan tu lain. Okey. Anggota keselamatan macam PDRM, Angkatan Tentera Malaysia contohnya. Okey, so kalau Angkatan Tentera Malaysia kita ada 3 bidang. 1 laut, udara dan darat. Ataupun kita juga ada APMM. Okey, so kita ikuti program latihan dengan mereka selama satu tempoh yang ditetapkan dan kemudian kita akan dilantik dan bekerja. Cuma bezanya bila kita lepas SPM ni maknanya kita bermula sebagai anggota bawahan. Tapi tak apalah, kalau kita minat dan kita rasa kita tak minat untuk belajar akademik, kita boleh pergi dan lepas tu kita boleh servis kepada negara. Okey pun kan? Kalau polis kita start dengan constable lah. Okey, kalau orang tanya pula, ada juga yang tanya dengan saya, kalau nak jadi pegawai untuk PDRM tentera ni semua macam mana? Mesti ada ijazah. Tu nanti kita cerita lain kali Alright, so apa lagi? Bomba pun sama juga. Untuk peringkat bawah kita boleh start dengan lepas SPM, kita ikuti latihan. JPJ, akademi, agensi kerajaan ni ada banyak lah. Dan mereka akan offer kepada kita, syarat ni SPM ada, so kita boleh pergi. Dengan cuma bila kita pergi bidang keselamatan ni ataupun bidang yang melibatkan fizikal ni, kita juga mesti ada requirement dari segi fizikal, kecergasan, ketinggian, kan, berat ayang, ideal dan sebagainya.
Okey, kepada program yang saya sebut tadi banyak-banyak tadi, kita juga ada program persijilan. So antara program persijilan yang kita boleh dapat adalah program di bawah ILP contohnya, Institut Latihan Perindustrian, 6 bulan pun ada. Program-program di bawah College Community, jangka pendek macam hujung minggu pun ada juga. Bagus ni kan, sebab College Community ni disediakan untuk program pembelajaran sepanjang hayat. Tambah ilmu untuk 1 hari pun boleh sambung belajar kan, kita ada dapat skill. So semua ni ada, termasuk juga macam program-program sijil ada banyak lah. Even ada banyak institusi latihan yang ada di Malaysia seperti IKBN, CIDB. Okay? Jadi program-program ni dia khusus untuk menyediakan kita habis saja program kita dah boleh bekerja kan. Contohnya nak jadi juru elektrik, ataupun nak jadi apa, kita rasa kita tak nak kerja dengan orang, nak jadi kontraktor lah, kita buat kecil-kecilan dulu, pergi buat persijilan untuk elektronik. So kita dah boleh apply pula untuk lesen kontraktor. Lepas tu dah boleh lah perlahan-lahan buka bisnes sendiri. Okey je, dari masa ke masa kita ada masa kita rasa nak tambah ilmu, kita pergi lagi kursus. Yang penting adalah kita nak dengan tak nak. Okey, saya rasa saya dah ceritakan semua dah. Okey, saya dah ceritakan semua. Cuma ada satu lagi last, iaitu program apa? Kita ada program bekerja. Bekerja ni kalau yang nak kerja government ataupun kerja kerajaan, kita boleh terus mohon dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita isi online lah. Okey, so program yang kita ataupun pekerjaan yang kita boleh apply adalah pekerjaan lepasan SPM ataupun PMR. Ada jugalah, tapi sebab PT3 pun dah hapus kan, so tak apalah, lepas SPM so kita akan bekerja dengan grade 19. Contoh, saya sebut contoh je. Contoh pekerjaan yang kita boleh dapat di bawah SPA ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk kelulusan SPM ialah pembantu takbir. Tapi gaji dia pun okey. So kalau kita tak minat lagi nak sambung belajar buat masa ni, lepas ni nak kerja dulu, nak rasa duit sendiri dulu, mungkin nak tolong mak bapak, tak ada masalah, boleh apply kerja. Ataupun kalau tak nak kerja government, swasta ada banyak. Okey je sebenarnya kalau kita kerja lepas SPM pun, asalkan kita kerja sungguh-sungguh. Sebab apa? Kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan saya yang dulu diorang tak pergi belajar pun, tapi bila kita satu masa kita jumpa, dia dah stabil, sangat stabil. Sebab apa? Sebab bila dia bekerja, dia kerja sungguh-sungguh. Lepas tu tak adalah suka tukar-tukar kerja, kejap kerja ni, kejap kerja tu, konsisten lah kan. So kita committed, so kita pun dapat kepercayaan daripada majikan, dan lama-lama kita pun boleh boleh dapat kedudukan yang baik, pekerjaan yang stabil dan juga gaji yang stabil. Yang penting adalah diri kita. Okey, so tu saya rasa saya dah cerita semua dah. Dah cerita semua program-program ataupun hala tuju selepas SPM yang kita boleh dapat, yang kita boleh buat. Ke mana kita nak pergi tu terpulang. Okey, kita yang tentukan nak mana pergi. Kalau anda rasa, kalau kita rasa kita nak pergi bidang akademik, kita teruskan dalam bidang akademik. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh bidang akademik, so kita simpan hasrat. Tapi macam mana pun kepada adik-adik di luar sana yang mungkin belum ambil SPM, do the best SPM. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab SPM ni untuk seorang rakyat Malaysia adalah sijil akademik. Sijil akademik paling penting kepada seorang rakyat Malaysia. Tak kisahlah macam mana corak keputusan kita pun, tapi kalau boleh biarlah sampai ada sijil kan. Sebab ada juga nanti kadang-kadang bila kita dah bekerja, untuk naik pangkat, dia akan minta balik kita punya SPM. Ada juga bila kita dah sambung belajar, bila nak guna master ataupun PhD kita nanti untuk satu-satu pekerjaan, dia akan minta balik requirement ataupun keputusan kita waktu SPM dulu. Ni saya nak bagi tahu last. Okey, saya janji ni last. Antara subjek utama yang paling penting, subjek asas utama yang paling penting adalah bahasa Melayu. Dengan sejarah tu dah tentulah kan. Yang kedua, matematik dan bahasa Inggeris. Seteruk mana pun bahasa Inggeris kita, kurang-kurangnya paling cantik C dan ke atas lah, kredit. Kalau boleh lah, cubalah. Belum terlambat kan? So saya harap anda semua berpuas hati dengan apa yang saya kongsi dan juga dapat menjadi panduan kepada anda. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan. Ambil ini sebagai satu panduan dan pedoman, letak satu target dan kemudian kita cuba capai. Jangan mengalah walaupun kita nak pergi aliran kemahiran ke apa ke, jangan kata kita tak akan guna ilmu. Tetap kena guna ilmu juga. Jadi belajar sungguh-sungguh, insya-Allah tempat kita dah menanti, tinggal kita je lah yang menentukannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Salam sejahtera. Jumpa lagi.